Okey, halo halo, selamat pagi semua. Apa khabar? Semua dalam, apa, kita punya upline day hari ini. Okey. So, mari kita tengok ada siapa dalam hari ini ya. Sekarang ni kita ada 56 orang. Okey, good morning, good morning. So, kita ada siapa? Wahida. Lagi kita ada Tan Siok Yin, Fakri. Ko Siu Chin. So tadi kita sebelum mula memang ada beberapa yang dah awal apa kita kata awal dah masuk dah kita punya Zoom hari ni kan sebab nak belajar betul tak? Okay. So I nak tengok. Wah, semangat betul. So sekarang ni kita baru saja mula. Okay, so selamat pagi. So kita ada masa sikit lagi. So cepat-cepat ajak kamu punya semua anak-anak team kan, semua masuk, okay, on time supaya mereka tak terlepas, betul tak? Ilmu kita pada hari ini. Okay, so setiap hari Rabu memang kita ada buat upline day macam ni. Okay, so setiap team manager pun ada buat upline day kan. So hari ini memang special sikit. Sebab kita ada jemput seorang tetamu. Okay, tetamu ni memang susah nak jemput. Betul tak? Okey. So memang sangat berbesar hatilah dapat jemput beliau, betul tak? So ada tak yang tak sabar-sabar lagi? Nak belajar kan hari ini, betul tak? Okey. So sebelum nak mula ni, okey. Okey, so sebelum nak mula, so sebelum kita bermulalah, okey, sebab tetamu kita pun sudah ready. Okey. So yang paling penting sebelum kita mula, yang paling penting ialah kita kena kosongkan gelas kita, betul tak? Okay, so setiap kali kita masuk sistem day ke, upline day ke, okay, tujuan dia ialah untuk kita recharge ataupun kita kena belajar, perbaiki diri kita, betul? Okay, mana yang kita kekurangan kita perbaiki lagi supaya jadi lebih baik lagi, betul tak? Okay, sebab kita tahun ni kan ada beberapa hari saja kan kita nak tahun baru. So semua orang kena ada azam baru. Okay, itu sebab kita kena kosongkan gelas dan buka hati kita, okay, pada hari ini dan kita bersedia untuk menerima ilmu dari kita punya tetamu hari ini. Okay, so bukan saja kita nak dengar tau, tetapi kita nak belajar. Belajar dari seorang yang berjaya, yang sudah dibergelar jutawan depan mata kita. So ini ya ialah seorang wanita lah. Wanita ni kecil, orangnya kecil, tetapi dia sangat kental tau. Memang Olive kenal dia memang sudah 6 tahun. 6 tahun. So memang I tengok dia dari zero kan sampai hari ini. Okay. Okay, so dia memang seorang yang berdikari, okay. Memang ada apa jiwa yang kuat, okay. So dia punya big why pun sangat kuat. Okay, big why pun sangat kuat. So apa kita punya kejayaan itu kan yang akan menentukan adalah mula dari sikap dan minda kita. Okay. So sekarang ni, okay, hari ni kita memang nak jemput lah. Okay, kita punya speaker. Semua sudah ready? Boleh bagi saya nombor 1. Type dekat nombor 1 dekat chat sana. Are you ready? Okay, ready dengan telinga kita, hati kita, ya, nota kita, kita get ready untuk belajar hari ini. Okay, sudah get ready? Oh, banyak satu. Okay, nampaknya semua dah get ready. Okay, so sebelum mula, I memang nak menjemputlah kita punya speaker. So, I nak ceritakan sedikit latar belakang beliau. Okay, so beliau ni seorang wanita yang kita kata wanita yang kecil. Kita panggil dia Cili Padi juga. Nama lain panggil dia Cili Padi. Okay, so beliau juga seorang ibu, juga suri rumah kepada anak-anak, 4 orang anak sekarang, betul tak? Okay, dah anak keempat. Okay, so beliau bermula Forever pada tahun Mac 2013. 2015. Setelah 3 tahun sudah diberi pendedahan awal tentang Forever. Okay, memang ada masa tu GLT Juraida kan asyik ajak PCM Ina untuk join dengan Forever Living. So dia memang 3 tahun dia sudah kenal Forever Living. Okay, namun pada masa tu beliau masih seronok dengan pendapatan yang agak lumayan dari syarikat yang beliau sedang buat masa tu. Okay. So beliau macam tak peduli sangatlah sebab sedang buat dengan syarikat lain kan.
Okey, so hinggalah pada satu ketika pendapatan beliau di syarikat tersebut semakin lama semakin susut. Okey, semakin kecut. Okey, sedangkan beliau masih kena maintain tau. Dia kena maintain belian ribu-ribu setiap bulan untuk dapat bonus. So masa tu beliau dah mula rasa macam ada something not right, betul tak masa tu? Okey, so dengan itu kan beliau dah bersama dengan Forever sejak Mac 2015 sampai ke hari ini. Okey, pencapaian beliau memang sangat-sangat cemerlang dalam 6 tahun ini. So di antaranya, okey, pencapaian beliau adalah Elo Ambassador Platinum. Okey, F2D Level 3. Okey, BO Top Rookie FBO 2016, Top 5 Group Volume 2020 tahun ini, Soaring Eagle Manager 2020 dan juga baru saja kan beliau dah capai Global Rally Achiever 5000 cc. Wah, okey. Tahun ini. Okey, dan satu lagi. Okey, yang sangat cemerlang iaitu beliau adalah pemegang Chairman Bonus Level 2 pada tahun ini. Wah, sangat hebat kan wanita ini. Saya rasa semua dah tak sabar nak dengar. Okey, kenapa wanita ini begitu hebat? Okey, kita nak belajar dari beliau. Okey, boleh tak? So kita bagi nombor 9 untuk kita jemput speaker kita malam ini. Mari 999. Okey. Ina, is your stage. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Allah. Okay, Olive clear kan? Clear. Boleh. Okay, so semua tahu Ina macam nak bercakap pun selalu selalu gagap-gagap kan? Santai-santai. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Olive jemput Ina malam ni. Okay, walaupun banyak jugalah kan dugaan-dugaan dan cabaran. Okay, so macam Ina cakap lah, mula-mula sebenarnya Ina bermula dekat Forever tahun 2015. Okay, masa tu memang Ina tak ada keyakinan diri. Okay, tak ada keyakinan, rasa macam boleh ke aku berjaya, macam tu, boleh ke. Tapi orang kata dekat Forever ni tak ada yang mustahil selagi kita berani berimpian besar dekat Forever. Okay, sekarang walaupun dah hampir 6 tahun ni dapat Forever, tetap rasa macam berdebar tau bila nak bercakap. Okay, so Ina nak share sikit lah, mungkin dalam ni ada ramai leader-leader yang dah lama kan, ada yang baru join, tapi sebenarnya kita nak bermula dalam satu bisnes ni, tak kira siapa lama, siapa baru. Okay, jangan fikir orang ni dah lama buat lain, orang ni baru buat lain. Tak, sebenarnya tak ada beza pun. Yang membezakan adalah keinginan kita. Kita nak berjaya tu, kita tak boleh mengharap orang lain, tapi kita sendiri yang kena usaha. Macam tu. Okay, so Ina ada nak share sikit lah slide. Kan kalau tak ikut slide, Ina ni tak pandai kan nak cakap. Okay, so kat sini sikit lah slide Ina. Okay, ni pencapaian tadi Olive dah ada share dah. Okay, so Ina nak bagi tahu macam mana nak cakap percaya tak? Okay, you belajar tak tinggi pun you boleh berjaya. Okay, jangan fikir aku tak belajar tinggi, aku tak boleh jadi seorang yang berjaya. Okay, sebab Ina, okay, ni adalah peringkat persekolahan Ina. Okay, Ina sekolah, Ina tak ada orang kata pelajaran yang tinggi. Okay, Ina memang belajar sampai SPM je, tak sambung belajar, walaupun adik-beradik Ina semua sambung belajar. Tapi memang Ina memang tak ada rezeki nak sambung. Okay, Ina fikir habis je sekolah Ina nak kerja. Itu je. Tapi orang kata bila kita dah habis sekolah tu baru kita fikir susah sebenarnya kita nak cari duit. Masa ni
rasa masa ni tahun 2006 Ina habis SPM tu rasa macam nak kerja. Okay, so bila dah habis SPM tu Ina buat kerja macam-macam. Okay, kerja kedai telefon, pernah kedai aksesori kereta. Okay, orang suruh pasang tinted, Ina belajar pasang tinted, suruh ambil apa macam-macam aksesori kereta Ina ambil. Sebab apa? Ina fikir aku nak kerja, aku nak dapat duit. Ina fikir tu je, nak dapat duit sebab memang itulah yang kita fikir. Semua orang rasa macam nak kerja nak duit, nak kerja nak dapat duit kan. Okay, so lepas pada tu macam-macam kerja buat. Okay, Ina kerja sebagai kerani insurans. Okay, tahun 2007. Okay, Ina start jadi kerani insurans sampailah 2015. Okay, 2015 Ina jadi kerani insurans. Lepas tu part time pula tu si Way. Okay, Causeway lah, Ina part time dekat situ. Pukul 5.30, pukul 5 Ina habis kerja. Pukul 5.30 Ina start masuk kerja pula, part time sampai pukul 10 malam untuk cari income sikit-sikit, sebab masa tu memang gaji tak cukup. Okay, lepas macam-macam lah Ina buat kan. Lepas dah buat part time tu Ina rasa macam nak berniaga. Kan kita selalu cakap kan, sedang kerja tapi tak cukup rasa nak berniaga. Okay, so bila berniaga tu Ina buka kedai burger. Okay, buka kedai burger pukul 5.30 sampai pukul 12 malam Ina buka kedai burger. Dan Ina nak share kat sini memori Ina lah buka kedai burger ni. Ina pernah, masa tu Ina tak ada kereta, Ina naik motor, buka kedai burger. Okay, sehari Ina akan simpan RM20, duit RM1 tu Ina akan pergi dekat tabung haji untuk Ina simpan duit tu sebab Ina nak ambil kereta. So masa tu Ina rasa kita akan fikir tau, apa itulah orang kata matlamat tau. So Ina jenis yang nak capai benda tu. Masa tu umur tak silap, masa tu Ina dah dalam 19 tahun. Okay, Ina dah orang kata simpan duit sampailah Ina dapat beli kereta Viva masa tu. Okay, dapat beli kereta masa tu dah orang kata dah bayar apa semua. Ina cakap dengan ayah Ina, ayah nak ambil kereta. Okay, ayah Ina Kelantan kan. Ayah ambil kereta, ayah Ina cakap tak payah ambil kereta, baru umur 19 tahun sibuk nak ambil kereta. Tapi kereta tu dah sampai, malam tu sampai kereta. So seminggu ayah Ina tak bercakap dengan Ina sebab dia tahu perangai Ina, kalau Ina nak memang Ina buat. Tak kira macam mana pun Ina akan buat. So lepas Ina dah buka kedai burger, dah lalui banyak cabaran liku-liku tu, Ina lompat lagi. Okay, jual tudung, jual kerongsang, sampailah Ina terjebak dengan satu bisnes MLM. Okay, S.E.E. Setahun 8 bulan Ina terjebak dalam bisnes tu yang masa tu, okay, masa Ina buat MLM tu, Ina dah kahwin. Ina kahwin umur 21. Kahwin awal. Okay, umur 21 Ina dah kahwin. Seminggu, tak sampai sebulan. Okay, tak sampai sebulan Ina duduk dengan husband Ina. Dia kena tukar, dia kena posting ke Kuching. Okay, dia kena posting, dia suami Ina tentera udara. Okay, dia tentera udara. So dia kena posting ke Kuching. Masa itulah bermulanya kehidupan Ina rasa macam nak buat satu bisnes. So Ina buat bisnes S.E.E ni. Itulah pengalaman pertama lah Ina rasa bila shock sangat, kumpul point sampai duit yang husband bagi tiap-tiap bulan pun Ina beli produk, sampai barang kemas Ina habis Ina gadai. Sebab apa? Nak maintain. Kalau tak maintain Ina tak ada duit. Okay, sampai kata simpanan sikit habis. Masa tu tengah shock sangat ni, kumpul point, kejar pangkat. Itulah akibatnya. Okay, tak tahu apa-apa, tak tahu sistem, tak tahu syarikat tu macam mana. So habis lah orang kata. Ina stuck masa tu. Masa tu setahun 8 bulan kan, Ina pun dah ada anak apa semua kan. Jadi macam satu bisnes yang Ina tak tahulah ujung pangkalnya macam mana. Okay, dan Ina start daripada tu Ina dah mula kan gadai barang kemas apa semua, saving Ina dah tak ada. Masa tu okey lagi lah, rasa macam Ina boleh teruskan. Tapi bila sampai satu tahap tu mak Ina tu mak Ina cakap macam mana susu anak Ina dah tak ada, nak bagi anak Ina susu. So Ina pun minta dengan kawan Ina kerja klinik, minta susu sampel untuk bagi dekat anak Ina. Masa tu Ina rasa
takkan bulan depan aku nak minta bantuan lagi. So daripada situ Ina tahu, okey, sedih pula kan. Lalu macam tu kan. Ina ingat lagi yang GLT Juraidah ada cerita dengan Ina pasal bisnes MLM, tapi Ina dah serik dah. Ina rasa macam dah tak nak. Ina dah tak nak dah buat MLM. So Ina tak tahu macam mana esok tu Ina PM dia, Ina tanya dia, boleh cerita tak dekat Ina apa tu Forever. So bila dia share dengan Ina konsep dekat Forever, Ina dah nampak dah. Okay, Ina dah nampak peluang Ina dekat Forever. Tapi masa tu Ina tak ada duit. Okay, Ina tak ada duit. Orang kata Allah tu dia bagi kita peluang, okay, dia bagi kita satu peluang, time kita tak bersedia tau. Masa tu tak ada duit. Okay, masa tu tak ada duit. So apa yang Ina buat, okay, apa yang Ina buat, orang kata Ina start dalam masa 2 minggu tu, Ina memang tak ada duit 1,000 lebih tu, Ina duduk kaki 5. Okay, Ina duduk kaki 5, Ina bagi flyers, Ina pergi pasar tani, Ina bagi flyers, orang beli, Ina pergi center, orang beli, Ina pergi center. Sampailah 2 minggu tu, Ina settle VIP, ya Allah, Ina rasa macam seronok sangat-sangat. Ina dah settle VIP dan inilah hasilnya kereta pertama Ina. Okay, inilah kereta Viva yang Ina pakai, jual burger, dapat beli kereta Viva dan Ina pakai kereta ni untuk buat business Forever. Okay, masa sebelum buat Forever tu, kereta ni dah kena tarik, Ina tak boleh nak bayar. Okay, Ina tak boleh bayar kereta ni, tapi bila dah start buat Forever, okay, dapat income sikit-sikit, so Ina boleh guna kereta. So orang kata inilah yang Ina rasa kita jangan rasa nak bermula kat Forever. Orang kata dekat Ina tak apalah, Ina dah pakai kereta ni, Ina pakai kereta ni. Tapi sebenarnya Ina pun bermula pada bawah. Ina pun bermula daripada tak tahu apa-apa, pakai kereta macam ni pun kita boleh berjaya sebenarnya. Okay, so ini adalah Ina share income pertama Ina dekat Forever. Okay, ini adalah income pertama Ina buat Forever bulan 3 2015. Okay, first income mula-mula Ina dapat RM411.71. Ya Allah, masa ni Ina rasa bersyukur sangat-sangat. Ina rasa macam ya Allah, banyaknya Forever bagi Ina 400 lebih. Sebab masa Ina buat bisnes S.EE dulu, okay, Ina kena buat sale RM480 untuk Ina dapat bonus RM24. So untuk Ina dapat 400, berapa ribu sale Ina kena buat baru Ina dapat 400. Tapi dekat Forever ni, masa ni Ina ada 5 orang yang beli Arctic Sea. Lepas tu ada seorang kawan Ina jadi VIP. So ada yang beli-beli barang, itu adalah bonus Ina tanpa Ina buat stok yang banyak. So Ina rasa macam ya Allah, banyaknya aku bersyukur sangat-sangat dapat 400 lebih ni. Ina rasa dah lepas dah nak beli susu anak Ina. Tapi bulan depan, subhanallah, orang kata dapat lebih lagi. Orang kata lagi banyak daripada 400 pergi jam 4,000. 6,000, 8,000, 10,000. Masa tu umur Ina baru 26 tahun tau. Ina rasa macam tak pernah pegang duit banyak macam ni. Tak pernah. Tapi orang kata kita kena percaya sebelum datangnya manis tu, kita memang kena lalu pahit dulu. Okay, bukan senang. Okay, ini orang kata walaupun Ina buat bisnes S.EE, okay, Ina memang tak ajak langsung downline Ina buat Forever. Tak ada. Okay, Ina bermula daripada zero. Ina pergi kaki 5, Ina pergi sharing dengan orang Ina tak kenal. Inilah hasilnya Ina bina network Ina dengan orang Ina tak kenal. Okay, so ini adalah tahun pertama Ina buat Forever. Ina dapat RM118,525. Masa ni Ina memang dalam fikiran Ina nak settle hutang yang mana ada. Sebab apa? Ina ada satu Big Y. Okay, Big Y ni memang ramai orang tahu. Okay, walaupun Ina banyak hutang, kereta kena tarik, bang kemas Ina gada habis, simpanan Ina habis, kad kredit Ina pakai over limit, surat mahkamah sampai rumah. Tapi Ina fikir satu je, kalau Ina banyak duit, kalau Ina dapat income, Ina pernah cakap dapat 20,000 sebulan, mak ayah Ina jangan berniaga dah. Mak ayah Ina jual goreng pisang kat tepi jalan. So Ina bukan orang yang senang. Okay, Ina bukan orang yang senang. Yang ramai orang fikir Ina ni anak orang kaya. Tak, sebenarnya Ina pun anak orang susah, tapi Ina fikir macam mana Ina nak ubah hidup Ina dan keluarga dengan mak ayah Ina sekali. Okay, so bila dapat 20,000 sebulan, Ina tak nak mak ayah Ina jual goreng pisang.
Okey, itu adalah niat pertama, tapi Allah nak bagi bulan bulan ke-6 Ina buat Forever. Ina memang tak sangka dapat 22,000. Dan masa ni Ina cakap dengan mak Ina, "Mak, tak payahlah dia orang pisang dah tutup je kedai. Ina boleh duit Forever banyak, boleh tanggung." Mak Ina cuma cakap, "Dah tak payah berangan dah." Biasa orang tua kan, dia dah biasa berniaga apa semua, tapi Ina cakap, Ina akan buktikan juga. So dah 3 kali Ina dapat 22, 23 Ina tunjuk kat mak ayah Ina. Start daripada bulan 11 2015 mak Ina dah tak berniaga dan duduk kat rumah je dengan ayah Ina sampai sekarang. Itu sebenarnya benda yang paling rasa Ina lega. Sebab Ina dapat bukan untuk Ina je, tapi yang utama sekali Ina dapat bahagikan dia orang. Tapi Allah bagi rezeki lagi banyak bila Ina dapat settle hutang dan dapat lagi banyak. Sebenarnya dapat konsisten lagi banyak. So ini adalah tahun kedua Ina, tahun 2016. Lagi banyak perubahan yang berlaku. So sebab tu Ina cakap, apa pun kita mesti kena ada satu big why. Okay, kena ada satu big why. Big why tu kena kuat. Kalau you rasa you buat bisnes sebab you nak bayar hutang, hutang you takkan habis. Okay, ada hutang ni, tambah hutang ni. Tapi Ina cakap betul, big why tu kena fikir satu benda yang kita tak boleh nak stop. Ina pernah, kalau tengok tahun 2016, bulan 4, 5, 6, Ina punya income 19,000, 19,000, 18,000. Ini masa Ina tengah berpantang anak nombor 3. Bezanya Ina pantang anak nombor 2, kereta Ina kena tarik, surat mahkamah sampai, tapi Allah nak bagi anak ketiga Ina berpantang income hampir 20,000 sebulan. Ya Allah, Ina siapa nak bagi? Okay, siapa nak bagi? Tu je Ina cakap. Tapi benda ni konsisten. Kena konsisten dan lahirkan ramai orang yang dapat apa yang kita dapat. Bukan kita je dapat, tapi kita boleh orang kata bantu lebih ramai lagi. Okay, so ini adalah gambar Ina duduk kaki 5. Okay, kalau orang tanya Ina macam mana Ina buat dulu, Ina cakap Ina duduk kaki 5, semua orang macam terkejut. Boleh ke duduk kaki 5? Tak malu ke? Ina cakap dah tak ada dah rasa malu. Kalau kita rasa memang kita terdesak, kita rasa macam aku nak buat apa lagi untuk aku ubah hidup. Belajar pun tak tinggi, kan? Siapa lagi nak ubah? Kita minta kerja pun kita takkan dapat income 20,000 sebulan, takkan. Tapi dengan Forever kita mula daripada bawah, mula orang reject. Ina pernah bagi flyers orang buang. Ina pernah orang kata bagi flyers orang tak nak ambil. Tapi kita tak perlu share pun dengan siapa-siapa masa tu. Ina cuma keep je rasa macam dalam hati Ina, tak apalah. Hari ni aku sharing, mungkin satu hari nanti dia akan cari aku balik. Itu je. Kita nak sharing, bukan kita nak selling duduk kat sini. So kat sinilah Ina jumpa dengan CBM Nora. Okay, Ina jumpa dengan suami dia. Okay, suami dia buka booth kat depan Ina masa tu, jual singkat. Okay, masa Ina bagi flyers kat dia, dia cuma cakap dengan Ina, daripada kau jual produk, baik kau jual singkat. Orang top up kau dapat duit. Itulah ayat CBM Syukri bagi dekat Ina. So Ina cakap tak apa bang, saya beli singkat abang 2. Abang masuk Forever dengan saya. So dia kata, kau untunglah sebab apa? Aku bayar RM90, kau bayar RM20. Tapi apa berlaku dengan dia sekarang? Dia salah satu PCN dan income dia dah lebih 1 juta dekat Forever. So kita tak boleh judge orang kita jumpa dekat kaki 5 dan kita boleh orang kata sama-sama berjaya. So kata dekat sini kita dapat jumpa dan dapat berjuang bersama-sama. Dan satu benda yang Ina paling bersyukur sebab dia suami isteri memang full time dekat Forever. Okay, dah banyak cipta kejayaan dekat Forever. Itu yang kita rasa benda yang kita dapat bantu orang lain dapat apa yang kita dapat. Okay, so ni Ina nak share okay, gambar Ina masa Ina pregnant. Okay, so ramai ibu-ibu dekat luar sana mungkin sekarang ada yang tengah pregnant. Okay, samalah dengan Ina. Ina pun sekarang tengah pregnant anak nombor 4. 3 bulan memang alahan yang sangat teruk. Okay, tapi ini adalah gambar masa Ina tahun 2016. Okay, Ina duduk atas lantai. Masa ni Ina punya income dah perkitas 20-30 ribu. Tapi Ina masih rasa macam aku dah dapat income 20-30 ribu tapi orang lain belum dapat. So Ina duduk kat lantai. Alahan tu memang teruk tapi kita rasa macam lagi kuat tau. Semangat kita kuat. So inilah gambar-gambar yang Ina sempat kumpul. Okay, nak share kat sini. Macam mana sekalipun
okey, semangat kita kena kuat. Sebab apa kita nak kena berjuang. Jangan letak alasan alamak tengah pregnant tak boleh nak buat tu, susah macam ni sebab nanti Ina akan ajak seorang Ina punya leader akan sharing macam mana dia pun duplicate apa yang Ina buat, okey. Tengah sarat-sarat mengandung, okey. Alhamdulillah pun income dah 5 angka sebulan. Okey. So tak ada apa-apa pun orang kata benda yang sama Ina share sikit lah. Orang kata tips dia Focor ni je yang kita follow. Okay, semua orang kata, semua orang tahu benda ni. Okay, bukan kelas tapi Ina nak share sikit lah kan. Oleh penajaan, pengekalan, okay, productivity, pembangunan. Contoh yang Ina buat, okay, penajaan yang berterusan. Kalau tengok, Ina dah hampir 6 tahun dekat Forever. Okay, Ina konsisten buat, ibarat Ina baru semalam buat Forever. Okey, setiap hari Ina ada matlamat. Aku nak berapa orang ahli hari ni. Okey, minggu ni aku nak jumpa siapa. Bulan ni aku nak berapa. Aku nak berapa orang ahli. Aku nak berapa orang VIP. Daripada dulu sampai sekarang, Ina memang target sebulan paling kurang 5 VIP dan paling banyak Ina nak 10 VIP setiap bulan. Itu adalah kita punya target. Okay, so ini adalah penajaan Ina walaupun masa ni tahun lepas punya tau. Ini adalah gambar tahun lepas. Masa ni Ina punya income pun Forever dah bayar Ina dah 40,000 sebulan. Okay, tapi Ina masih buka booth, masih pergi sharing dengan orang juga. Masih pergi sharing kat mana-mana pun Ina pergi sharing, buat demo apa semua. Okay, lepas tu setiap servis setiap FBO untuk join guna produk atau berniaga. Ini pun sangat penting. Okay, kita buat demo, kita lepas kita dah jumpa tu kita mesti kena servis dia. Okay, bagi tahu dia Forever ni bukan setakat boleh guna produk tapi boleh berniaga. Sikit-sikit kita share apa kelebihan bila kita berniaga dekat Forever. Okay, ini pun sangat penting. Jangan tunggu jadi manager, jangan tunggu dah nak jadi CPM baru nak buat benda ni. Sebenarnya kita VIP pun kita dah boleh buat. Kita VIP pun kita dah jadi leader. Sebab apa? Bila VIP kita dah ada dah downline, kita ada ahli, kita ada VIP kita. So kita adalah leader juga. Okay? So ni productivity, Ina tetap pergi sharing, pergi rumah orang, pergi buat demo. Okay, mana-mana pun memang demo ni sangat penting. Okay, okay, tengok kehebatan produk kita. Kalau mungkin ramai orang baru pun akan fikir susahlah nak jual produk Forever kan. Sebab apa? Tak ada iklan lah. Ina cakap tengok produk Forever walaupun tak ada iklan, tak ada billboard kiri kanan jalan, tengok kita punya permintaan sangat tinggi. Tengok sekarang pun kan. Sekarang kalau kita tengok dalam dalam apps kan, kejap-kejap gaib. Kejap-kejap gaib produk habis. Oh, tak sempat nak beli habis. So kita nak cari mana lagi bisnes yang macam ni. Okay, so kat sini ini bukan gambar baru ini gambar yang tahun lepas. Okay, Ina share kat sini masa ni ada promosi. Okay, promosi dan untuk mudahkan team, Ina yang ambil order dan Ina yang pergi beli. Okay, so pembangunan pun bimbing mereka untuk pergi ke peringkat seterusnya. Bila you dah VIP, okay, apa aktiviti you untuk pergi next. So benda ni pun kena share. Okay, so ni insentif dekat Forever mesti kena tahulah. Apa you nak pergi CBM, you nak banyak duit kat Forever, you nak pergi trip, you nak macam-macam insentif bermula dengan 5cc. Okay, you tak buat 5cc, you jangan berangan jauh. Ina memang sering dah cakap dekat Ina punya team pun, Ina selalu cakap you jangan berangan nak pergi jauh kalau 5cc you tak pegang kuat-kuat. So 5cc ni sangat senang. Macam contoh Ina ada downline Mami Cherry. Okay, Mami Cherry dulu dia tak faham pasal cc. Bila Ina cakap 5cc, ini point ke? Dia tanya Ina. So Ina cakap 3,000 sale group. So benda ni dia duplicate tau. Dia duplicate, orang kata baru makin lama makin dia orang faham apa tu 5cc. Kenapa kunci kejayaan dan kekayaan tu dekat 5cc. Okay, so daripada 5cc tu barulah you akan pergi next level, CBM, Global Rally. Itulah kunci sebenarnya dekat Forever. Okay, so kat sini cabar kemampuan diri. Okay, Forever to Drive. Masa ni Ina nak share Forever to Drive ni, Ina pergi Singapura. Okay, Ina pergi Singapura Rally tahun 2015 bulan 4. Masa tu Ina baru lagi VIP. Okay, Ina pergi Singapura untuk tengok apa Ina ambil check. Okay, masa tu Ina rasa macam kenapa
kenapa orang yang ambil cek ni macam histeria ambil cek lompat, ambil cek lompat. Saya nak tanya, kenapa dia orang lompat macam ni? Kenapa dia orang macam terkejut? So Ina punya upline cakap, sebab dia orang tak tahu berapa nilai cek yang dia orang dapat, atas pentas baru tahu. So satu soalan Ina tanya, macam mana Ina nak ambil cek? So dia kata kena settle forever to drive. So macam mana nak settle forever to drive? Buat 5cc. Okey, ajar Ina buat 5cc. So start daripada situ, kalau tengok daripada income Ina tadi 400, 4,000, 6,000, 8,000, sebab apa? Ina kejar forever to drive. Okey. Kalau 50cc, 100cc, 150cc dalam masa 3 bulan settle, kita dah dapat pasport untuk ambil cek. Macam tu. Okey, apa yang ada dekat Forever to Drive, Ina cakap betul. Ramai orang fikir nak buat forever, nak beli kereta mewah, nak rumah besar, nak ada duit banyak, nak pergi shopping. Tapi masa mula-mula Ina buat forever, tak ada dalam fikiran Ina benda tu. Ina cuma fikir nak bantu mak ayah Ina dan Ina nak settle hutang. Itu je. Okey, tapi setahun Ina buat forever, Ina boleh settle semua. Hutang Ina apa semua, dan betul Datuk Desmond cakap, Sifu selalu cakap dengan Ina kecil, 1 juta bukan wang dekat forever. Ina dah sakit kepala, kenapa dia cakap 1 juta bukan duit? Okay, kita rasa 1,000 pun duit tau. Dan dia cakap, satu, Ina bagi tahu dengan Sifu, Ina banyak hutang, macam mana Ina nak bayar? So Sifu cakap dengan Ina kecil, bila you sudah settle itu semua hutang, itu bonus bulan lepas, you belum usik lagi, akan masuk bonus baru. So benda ni lah Ina rasa bila Ina dah settle hutang, okay, dapat forever to drive. Okay, kenapa nak kena fight? Okay, ini yang Ina memang tak sangka. Sebab apa? Tak pernah fikir pun nak ambil kereta yang macam ni. Okay, masa ni Ina tak tahu apa bila forever bagi duit banyak kan, 20,000, 30,000 sebulan. Tahun pertama Ina tak ambil kereta, tahun kedua Ina ambil 4x4. Sifu terkejut kenapa ambil itu lori besar. Ina kecil Ina kecil tapi bawa kereta 4x4. So Ina cakap, habis nak kereta apa? So selepas 4 bulan Ina ambil 4x4, Ina hantar lagi slip forever dekat bank. Memang rasa macam tak percaya tau. Slip forever tu memang sangat laku. So dalam masa 3 hari Ina keluar Mercedes macam tu. Ini pun forever bayar. Nampak tak forever kan? Kita fight 3 bulan tapi 3 tahun forever bayar. So Ina dah pakai kereta Merc ni dah 4 tahun lebih. Okay. So lagi tak silap Ina lagi 2 tahun lebih habislah bayar. Macam tu. So Ina upgrade kepada kereta Alphard. Okay. So orang kata sikit-sikit lah benda perjalanan Ina tu. Ini adalah first check CBM. Okay. First check CBM yang Ina ambil dekat Dubai. Masa ni first time Ina CBM Ina capai 2,500cc. Masa ni dapat cek 14,000 USD ni pun rasa macam berapa nilai tak tahu. Masa sampai sini pun first time pergi Dubai pun masuk dalam bilik, tengok atas katil tu banyak goodies dia. Lepas tu ada pula debit card kan, duit untuk belanja kat sana. Ya Allah, nampak tak forever ni sangat pun murah. Okey, dah bagi duit cek USD, bagi lagi duit belanja. So alhamdulillah orang kata yang best sekali, okey, Ina bawa husband sekali pergi. Bawa dia sekali dapat 2 tiket. So dia sangat happy, okey. Ni adalah tahun kedua. Okey, tahun kedua Ina alhamdulillah ini adalah salah satu impian Ina untuk ambil cek atas pentas dan laungkan nama Malaysia. Okey, Ina ambil masa ni dekat Dallas. Ina pun sebenarnya Ina tak pandai cakap orang putih tau. Ina tak pandai cakap orang putih. Ina tak tahulah Greg ni cakap apa entah dengan Ina. Ina senyum je dekat dia. Memang tak pandai. Tapi Ina pandai ambil cek je. Okey. So ni dekat Sweden, tahun lepas dekat Sweden, cek yang tahun ketiga Ina ambil 19,000 USD. Dekat Sweden masa ni bulan puasa, 19 jam kita orang puasa kat sana. So masa ni rasa macam sangat bangga sebab pakai baju Malaysia, okay, baju kurung. So ramai je nak tukar-tukar baju kan masa ni. Okay. So ini adalah Global Rally tahun ni. Dekat Sydney. Kita tak boleh nak pergi tak boleh nak pergi ambil cek. So online je. Ina ambil 21,422. So benda ni Ina rasa makin kita konsisten, benda ni makin lama makin banyak. Nak dengar lagi ke sharing? Okay. Nak. Okay, so
Ni chairman bonus manager, okay. Dan orang kata Global Rally, kalau you tengok, kalau sebelum ni kita tak pernah rasa nak pergi overseas, macam Ina sendiri, Ina memang tak pergi overseas dulu, fight dekat bis lama nak pergi Itali tapi dapat pergi KL. Okay, nak bawa suami kena bayar pula untuk suami. Masa tu memang tak ada duit, so Ina tak pergi. Tapi dekat Forever, Ina all out macam mana pun, Forever bagi 2 tiket, so boleh pergi honeymoon sekali. Okay, kalau tengok tempat-tempat yang dia bagi memang sangat orang kata tempat yang best dan luar biasa yang kita rasa kita memang tak boleh nak pergi sendiri. Okay, so ni kejap. Okay, so Ina nak share sebab ada nak jemput lepas ni kan. Okay, apa yang mendorong Ina untuk capai setiap matlamat adalah big why. Okay, ini sangat sangat deep lah Ina rasa. Sebab apa? Mungkin Ina selalu guna gambar ni sebab okay, ini adalah mak ayah Ina. Okay, ini adalah mak dan ayah Ina yang selama ni kita orang tak pernah rasa hidup senang. Tak pernah. Okay, mak ayah Ina ni berniaga. Ayah Ina umur 60 lebih. 67, mak Ina umur 54. Betul lah, orang kata kita boleh, macam Jackie pernah sharing kan, itu kan, dia kata kita boleh tunggu umur kita 40-50 tahun untuk kita jadi jutawan, untuk kita ubah hidup kita, tapi adakah mak ayah kita boleh tunggu kita sampai ke tahap tu? So Ina rasa macam hari-hari nak boleh tengok dia orang. So kena, inilah sebab yang utama. Ni masa ni Ina nak pergi Putrajaya, Ina ada coaching masa ni dan Ina bawa ayah Ina pergi, dan first time lah Ina ambil hotel dan dia duduk, dia seronok, dia rasa macam dia orang Kelantan kan, dia cakap, dia tanya Ina, gapo dia ni ikan selimut ke, dia cakap itu. So masa dia tengah suka ni Ina sempat ambil gambar. So kata ini adalah satu pengalaman lah untuk mak ayah Ina, pergi mana-mana Ina pergi kan. Okay, ni adalah family, okay, family Ina. Ina pun ada anak kecil. Okay, Ina pun ada anak kecil, so tak ada alasan you ada anak kecil you tak boleh berjaya. Okay, Ina nak share, okay, anak sulung Ina yang lelaki dan anak yang kedua Ina ni, diorang sangat tak bernasib baik. Sebab apa? Masa Ina membesarkan diorang, memang Ina susah. Ina tak mampu nak bayar pengasuh, Ina letak dua orang ni, Ina letak anak Ina dua orang ni dekat belakang kedai mak Ina tengah goreng pisang, kat bawah kanopi tengah panas. Ina letak diorang sebab apa? Ina tak boleh, Ina tak ada duit nak hantar diorang kat pengasuh, dan Ina minta tolong mak ayah Ina jaga. So masa ni Ina fikir, ya Allah, dah lah mak ayah aku susah, aku nyusahkan lagi diorang. So Ina cakap, Ina nak ubah, Ina tak nak benda ni sampai bila-bila jadi macam ni. So alhamdulillah, kata kita pandai ke, kita tak pandai ke, sebenarnya kita boleh ubah hidup kita. Okay, so yang kedua, hutang. Semua orang ada hutang, betul tak? Hutang itulah, hutang ini, hutang ni. Sebenarnya dekat Forever, kalau kita betul-betul fokus, kita boleh bebas hutang. Kita boleh bebas hutang. Okay, so kat sini Ina share, okay, setiap sebab big why Ina yang pertama tadi, Allah bagi rezeki yang tak putus. Ina rasa dapat settle hutang, so dapat beli, orang kata ni kereta pertama, ini kereta kedua dekat Forever. Betul lah, Sifu katakan toys. Okay, ini pun Forever bayar. Okay, masa ni umur 30 tak silap Ina. Umur Ina 30. Ina dah, orang kata, capai banyak benda dekat Forever. Okay, perubahan hidup pun sangat ketara daripada, kalau tengok gambar Ina ambil selempang manager ni, masa ni memang baru sangat buat Forever. Ina sebulan setengah naik manager. Sebulan setengah Ina settle manager, dan masa ni baju kot pun tak ada tau. Pinjam dengan orang pakai untuk suami Ina. Dan Ina pun naik pentas pun macam ni je. So kat situ kita rasa macam lagi kuat. Kita rasa macam nak ubah. Okay, so ni yang kedua adalah gambar Ina masa local trip dekat Taiwan. Vietnam. Masa ni Ina tengah pregnant juga, kena sharing. Bayangkan Ina tak pandai cakap orang putih, tiba-tiba panggil nama Ina kat pentas, kau bercakap, ambil Ina cakap bahasa Melayu. Semua tengah-tengah mulut, tak faham. Ina pun tak kisah, sebab apa? Memang Ina tak pandai, so jadi diri sendiri je. Okay, so ni perubahan yang Ina rasa dulu dengan sekarang. Dulu dengan sekarang. Dulu Ina selalu, mula-mula Ina buat Forever, Ina nampak bestnya leader-leader
pergi shopping kan, kita rasa benda tu kita teruja tau. Dan Ina pandai buat. Ina dalam masa orang kata tengok tu inspired tu Ina buat, Ina usaha. Okay, so orang kata setahun, dalam masa setahun daripada macam ni, orang kata transform banyak Forever ubah hidup. Okay, so setiap bulan memang macam ni lah. Ina memang bawa mak ayah Ina, apa yang diorang nak, sampai ayah Ina cakap cukup lah, dah banyak lah benda yang Ina beli. Tapi Ina rasa macam tak tahulah, rasa macam selama ni tak pernah diorang rasa benda ni. So Ina nak bagi diorang rasa apa yang Forever dah bagi. Okay, nampak ayah Ina pun happy, anak-anak pun happy. So benda ni kita kena konsisten, kita kena buat. Jangan stop. Okay, happy kan kalau kita dapat buat benda-benda macam ni, orang kata benda yang kita tak pernah buat sebelum ni. Yang tu je Ina cakap. Sebab kalau kita fikir hutang kita tak habis. Tapi kita kena fikir satu big why. Kenapa kita kena all out? Kenapa kita kena buat sungguh-sungguh Forever? Perancangan. So Ina buka booth kat sebelah. Pakcik ni pun promote kat Ina sebelah, tapi sebab COVID tahun ni, so kita postpone, tak boleh nak pergi umrah. So insyaAllah ada rezeki akan sampai ke sana. Okay, so ni adalah rumah yang Ina beli masa umur 28 tahun. Masa tu dah 2 tahun buat Forever, dapat beli rumah ni. Tak sangka pun sebenarnya, rasa macam tak percaya dengan Sleep Forever dapat beli rumah impian. Rumah yang anak Ina selalu lukis, mami nak rumah macam ni, nak bilik macam ni. So try je sebenarnya, tapi lepas. Okay, dapat beli rumah dengan duit Forever. Okay, apa ni? So ni adalah pengasas Forever. Ni yang kata Ina dapat bergambar dengan dia. So jangan Dr. Rex ni masa tu tahun 2018. Okay, tahun 2018 Ina memang semangat yang sangat kuat. Ina nak pergi juga US. Ina nak say thank you dekat Dr. Rex sebab orang kata cipta Forever Living ni. Macam tu. Sebab masa ni Ina tengah berpantang. Ina baru lepas gugur anak nombor 4. Okay, tahun 2018. Tapi sebelum Ina jumpa Dr. Rex ni, Ina diuji dekat US, masuk hospital kat sana sebab Ina bleeding. Okay, Ina bleeding dekat US. Masa tu suami Ina tak ada. So Ina rasa macam tak tahu nak cakap apa. Rasa macam inilah ujian kan, ujian. So Ina menangis dekat hospital tu, nak apa yang perlu Ina buat apa semua. Alhamdulillah esok tu Ina dapat jumpa Dr. Rex dan Ina orang kata dapat say thank you dekat dia. Sebab banyak sangat ubah. Ramai kan FBO yang dapat ubah hidup lebih baik. Ni sangat humble. Dia bercakap dengan Ina pun macam dengar tak dengar je. Tapi Ina tak faham pun sebenarnya dia cakap apa. Okay. So ini adalah Ina nak share sebelum Ina nak panggil. Mana Ina punya ni? Sekejap. Hilang dah tadi. Sebenarnya tadi Ina dah edit tau kat sini. Mana so kat sini adalah Ina punya income. Okay, tahun 2019, tapi sebenarnya total dah Ina dah buat total tau. 2020 tu dalam 700,000. Okay, 700,000. Kejap Ina try. Dia macam dia hilang ke apa? Okay, so tak ada kat sini. Ina dah edit tadi. Okay, Ina punya income dekat sini tahun 2020 sampai bulan 11 639,000. So masuk dengan duit cek bonus yang Ina ambil bulan 4 baru ni dalam 700,000 lebih. So total Ina dah buat Forever tahun 2015 sampai 2020 Ina dah ambil lebih 2.4 juta dekat Forever.
So orang kata tak pernah sangka benda ni, umur Ina baru 31 tahun, total bonus yang Forever bayar sebanyak tu. Okey, sebanyak tu. Dan banyak Ina belajar dengan Datuk Desmond lah macam mana nak guna duit, sebab Sifu selalu cakap, Ina kecil, you pandai guna wang ke tak pandai guna wang. Okey. Okey, so so kat sini Ina mungkin Ina punya sharing dah ni kan. So Ina nak Olive jemput ke Ina jemput? Okey. Ina jemputlah Ina. Okey, so Ina nak jemput ada Ina punya Ina cerita sikit lah pasal manager Ina ni. Okey. Dia join dengan Ina dah lama. Okey, bayangkan 4 tahun dia buat forex. Sekejap Ina stop screen sekejap. Okey, bayangkan 4 tahun, okey, dia buat forever seorang-seorang. Okey, dia buat 5 sisi, tak ada orang nak duplicate pun kerja dia. Okey, setiap malam je kalau dia sedih dia type mesej panjang-panjang dekat Ina. Okey, dia type mesej panjang-panjang cerita. So Ina cakap satu hari nanti Ain kena cerita benda ni dekat pentas. Okey, cerita dekat Kak Ina pun Kak Ina tak boleh nak buat apa, cuma boleh bagi semangat supaya Ain percaya satu hari nanti Ain pasti berjaya dekat forever. So 4 tahun dia selalu cakap tak ada orang duplicate dia, dia seorang buat 5 sisi, dia seorang buat 5 sisi. Tapi orang kata selepas tu Allah nak bagi fighter dekat dia, walaupun bukan direct tapi cucu cicit dia, okey. Orang kata hidup dia bertukar jadi luar biasa, okey. Dan semangat dia pun sangat luar biasa. Kata dengan kelik anak, siapa kenal dia dekat Johor, dia kelik anak, tengah bawa kereta menyusu anak. Sebab apa? Memang dia suri rumah. Okey, dia suri rumah yang kena jaga anak kecil. Okey, dia ada anak 2 orang dan ni dah masuk 3 orang. Yang paling Ina rasa happy bila dia tengah berpantang, okey, dia ambil income 5 angka kepala 2. Yang tu yang Ina rasa macam kita seronok, dia konsisten walaupun 4 tahun dia tak pernah putus asa. Okey, dan yang best sekali sikit je lagi, tinggal tak sampai pun 12 sisi macam tu, dia settle CBM. Okey, sikit lagi. So Ina nak jemput Ain sharing sikit macam mana Ain boleh orang kata bertahan, tak putus asa. Okey, sharing sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain, yang macam Kak Ina sebut tadi. Dengar tak? Dengar. Dengar. Belum share lagi dah keluar air mata ni. Kak Ina dah buat saya keluar air mata. Okay, saya bermula dalam Forever tahun 2016, bulan 9. Asalnya saya tak nak bisnes pun. Sebab memang saya, sebab masa duduk belajar you dulu, ramailah orang cakap MLM tu, MLM ni kan. Jadi kita jadi fobia. Sebab tapi saya masa zaman belajar pun saya dah bisnes. Bisnes sebab mungkin darah keluarga bisnes kot. Sebab mak saya pun, cerita saya ni lebih kurang cerita Kak Ina juga. Mak dia pun bisnes, mak saya pun bisnes. Mak saya jual nasi sarapan pagi. Kalau orang Kelantan kata nasi belauk lah. Sebab saya asal dari Kelantan. Okey, lepas tu saya punya upline 2 kali nak close saya. Tapi saya tak nak jumpa dia. Saya tak nak jumpa dia pun. Lepas tu suatu nak katakan nak kena jumpa dia tu, mak dia ni suruh saya hantar barang dia. Dia sepupu saya. Jadi suami saya lah yang mendengar segala-galanya, video demo lah apa semua bagai, tapi saya tak pernah dengar pun apa yang dia cerita. Last kali suami saya cakap macam ni lah, kau daftar je lah bini aku, sebab bini aku ni kalau bisnes dia kaki bisnes. Lepas tu masa tu saya buat bisnes lain juga sebelum saya fokus betul-betul dekat Forever. Saya ada bisnes macam-macam. Jual cadar ke, jual tudung ke, jual saya PS IKEA. Lepas tu jual coklat, macam-macam lah. Masa tahun 2016 tu saya baru lagi PS IKEA. Lepas tu PS IKEA tu pada 2016 bulan 4. Forever bulan 9 2016 kan. Okay, lepas tu saya pun start lah consume macam biasa. Lepas tu upgrade 2 bulan VIP. Bulan 10 VIP. Lepas tu saya macam selalulah dengar dia cakap apa ni,
5cc, tak tahu apa benda pun 5cc tu. Lepas tu lepas tu saya pun cakap dalam hati, kalau aku nak bisnes ni aku kena VIP dulu sebab aku tak pandai lah nak berniaga. Sebab saya pernah dengar sharing daripada Kak Ina, dia kata apa ni, kalau kita VIP kita senang nak close customer kan, sebab saya tertarik pada satu benda iaitu bonus melalui masuk akaun. Sebab selama ni saya untung cash, jadi tak nampak kat mana saya punya untung tu. Sepanjang saya buat IKEA pun saya tak pernah rasa perasaan gembira tu dapat bonus masuk akaun. Jadi saya pun cakap okeylah kalau macam tu aku VIP, lepas tu aku akan rekrutmen ahli. Nak rekrutmen ahli je kerja kan. Lepas tu pada bulan 10 tu saya tak first income saya dapat dekat Forever RM400. Saya pun cakap dahsyat juga Forever ni, dapat income besar juga kan. Kita nampak usaha kita dengan income kita. Sebab saya pernah lah juga, saya tak ada sampai kena tipu ke apa tu, ni tak ada. Cuma saya pernah orang kata kehilangan duit sendiri 10,000 gara-gara nak buat modal bisnes lama. Lepas tu sampai sekarang, sampai setahun 2 tahun saya tak boleh nak dapat balik duit tu. Sebabnya yelah 10,000 kan banyak juga kan masa tu bagi saya. Lepas tu sampai ke suami bebel, awak ni niaga apa, penat dah dapat. Sebabnya saya IKEA ni sangat penat. Daripada subuh saya keluar pukul 6 pagi, pergi KL ambil barang, tolak troli 4, 5, 16 troli berdua dengan suami, kelek anak. Lepas tu pun sama, balik pun dah tengah malam pukul 1, 2 pagi baru sampai Johor. Esok kan nak hantar lagi apa semua. Jadi suami kata mana untung kita, tak ada. Lepas tu 3 tahun lah saya buat. Tahun 2019 saya IKEA di kat Johor dah buka, jadi kat situ memang terus tak ada sale dekat ni. Dan saya dah dengan tahun 2017 saya cuba-cuba juga nak dapat, saya guna receipt Forever beli toys iaitu van. Sebab saya nak guna untuk IKEA punya barang kan. Lepas tu saya cuba je, masa tu baru 6 bulan, 3 bulan 6 bulan. 6 bulan dekat Forever, dah lulus van high ace tu, boleh lulus. Suami saya pun terkejut kan. Lepas tu saya cakap tak apalah. Lepas tu tahun 2019 tak boleh nak buat sale IKEA tu. Lepas tu sebelum tu leader saya ni dah cakap, Ain, fokuslah satu bisnes. Biasalah masa tu kan kita tak rasa asam garam dia apa semua kan. Lepas tu dugaan pula pada tahun 2019-18 tu pun banyak kena buat rumah secara cash, nak keluar selepuk duit 20,000, 30,000 tak ada, semua duit sendiri, semualah ni. Sampaikan hari-hari saya nangis dekat Kak Ina, macam mana ni, saya memang tak ada apa semua kan, nak buat apa semua tak ada kudrat tau nak buat, sebabnya banyak sangat dugaan masa tu, bertimpa-timpa datang. Lepas tu saya pun cakap tak apalah, aku cuma nak 5cc je. 5cc je masa tu. Masa tu memang saya gigih sangat-sangat. Saya dah faham apa 5cc. Apa yang Forever nak bagi dengan 5cc tu. Sebab dengan 5cc tu saya dah faham, orang kata kita kena ada tanam pokok, nak kena ada akar yang kukuh semua kan, nak tanam pokok. Lepas tu saya kat situ saya faham, aku nak kena tanam nak akar aku betul-betul kukuh. Jadi saya kat situ saya kuatkan 5cc saya. Saya pun cakap dekat Kak Ina, tak apalah, saya cuba. Saya buat. Alhamdulillah masa tu dengan ujian datang, Allah bagi saya 6cc. Tanpa orang kata, memang semua belian daripada saya punya customer. Saya memang ramai customer user. Saya memang ramai user. Saya Alhamdulillah 2 tahun saya rawat pesakit diabetik secara kronik, daripada duka dia sangat besar daripada lutut sampai ke kaki. Tak boleh bangun, tak boleh berjalan apa semua. Semua healing crisis tu semua saya hadapi dengan dia.
dah macam mak dengan anak dah dengan dia. Lepas tu saat situ saya dah belajar banyak sangat. Saya belajar sangat banyak tentang produk dan dalam masa yang sama tahun 2019 saya dah betul-betul fokus dekat Forever. Saya cakap okeylah sampai masa dah kot aku nak kena fokus betul-betul dekat Forever. Jadi masa tu saya dah tak ada hati dah dekat bisnes lama. Saya 2019 saya dah full ikut kelas. Sebab orang yelah leader cakap pergi kelas jangan miss. Saya pun start 2019 tu saya tak pernah miss kelas dekat JB. Dan yang boleh menyebabkan saya rasa macam teruja pada 2019 tu, saya tak ingat saya, Success Day dekat KL, yang ini sangat-sangat menghayat hatilah sebab Success Day 2019 tu saya, Success 2019 kan 2020 Kak Ina, saya lupa dah. Saya bersama anak sahaja datang naik bas, anak saya tu umur setahun, naik bas berdua dengan anak dengan stroller naik nak pergi semata-mata nak pergi Success Day kat KL. Suami saya tak boleh pergi, ada program. Lepas tu anak-anak lain alhamdulillah mertua nak jaga. Jadi saya cakap saya nak pergi juga. Saya pergilah naik bas. Masa tu sepupu saya tolong untuk ambil saya dekat sana. Masa nak balik tu apa semua tu macam ya Allah rasa orang kata apa satu berbaloi kita buat bisnes ni rasa berbaloi dengan pencapaian kita dapat. Lepas tu tahun 2019 juga alhamdulillah bulan 10. Bulan 10 saya jumpa fighter saya. Di center tu pun hampir-hampir ni juga. Tu pun cucuk-cucuk saya. Saya jumpa dia. Pada tu saya dapat jumpa dia, dia kata okeylah saya nak VIP semua. Dia pun tersharing. Tak sengaja, lepas tu tahun bulan 3 2020 dia dah naik supervisor. Lepas tu pada bulan 3 juga alhamdulillah saya dapat manager. Bermakna saya supervisor tu tahun 2000, supervisor saya tahun 2018, setahun lebih. Saya nak naik ke manager pun setahun lebih. Bulan 3 2020 dan masa tu juga saya mengandung masa saya naik manager tu. Lepas tu pada 2020 juga bulan 7 saya FTD level 1. Masa tu ya Allah ya Tuhanku rasa macam Kak betul ke ni saya nak F2D. Kak Ina cakap kau kena F2D Ain. Fighter kau sangat laju. Ya sangat laju. Saya sampai tak boleh nak kejar tau. Saya tak boleh nak kejar sangat. Lepas tu okeylah saya tawakal. Saya buat je. Masa dalam pantang tu memang saya rasa macam gigih sangatlah. Lepas tu saya buat sampai alhamdulillah saya sampai F2D level 1 dan insya-Allah tahun ni dan bulan ini saya akan dalam tak sampai lagi berapa belas sisi sahaja lagi nak capai CBM level 1. Insya-Allah doakan saya. Aktiviti saya tak ada buat apa. Saya cuma ikut je leader cakap. Saya buka booth juga. Saya bawa anak apa semua. Nak buka booth sendiri, tutup sendiri, bawa kereta pun sendiri semua dengan anak. Pergi center pun dengan anak. Jumpa orang coaching pun dengan anak. Semuanya dengan anak. Anak saya kecil saya tak boleh tinggal sebab saya fully menyusu. Lepas tu saya juga join kelas. Lepas tu saya buat juga servicing, sponsoring dan juga sharing lah daripada kepada anak-anak buah. Lepas tu saya juga boleh tip jugalah kalau kita down cepat-cepat cari upline iaitu leader kan. Saya sentiasa WhatsApp Kak Ina. Sentiasa menangis dengan dia, sentiasa orang kata cakap lah apa masalah kita semua kan. Okey, tadi ada orang tanya manager saya naik bulan berapa. Alhamdulillah dia manager pada bulan 7.
Yes. Dia manager bulan 7. Bulan 7 dia manager dan bulan 7 juga saya F2D level 1 dan alhamdulillah dia dah capai F2D level 1 pada bulan 11. Bulan lepas dia dah capai. Dan juga dalam rangkaian dia pun insya-Allah bulan ni ada 2 orang manager bawah dia. Bawah dia pun dah 2 orang manager dan insya-Allah tahun depan saya nak bawa sama-sama dengan dia CBM sama-sama dengan saya. Itu matlamat saya dan orang kata satu impian saya lah dalam forever. Dan saya juga pegang Big Y saya. Big Y saya iaitu mak saya. Pun sama dengan Kak Ina. Saya nak mak saya ni berhenti buat niaga ni. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin mungkin nak kena macam Kak Ina kot dapat income sampai 20,000 ke atas baru dia percaya kot. Saya pun dah cakap dekat dia tapi dia kata nanti dulu. Okey, tak apalah, kita bagi dulu tapi dalam masa yang sama kita nak show result dekat dia. Dan juga insya-Allah tahun depan satu impian saya nak bina satu rumah untuk dia, nak baiki rumah dia yang duduk sekarang. Insya-Allah semoga saya dapat buat rumah impian dia sebelum dia pergilah, sebab macam Kak Ayush cakap hari tu kan, kita boleh tunggu tapi mak ayah kita boleh tunggu ke tak? Sebab saya, arwah abah saya tak sempat nak bagi apa yang saya bagi dekat mak saya sekarang. Saya tak sempat nak bagi. Saya dalam satu misi saya juga untuk dalam forever, saya nak rawat orang. Saya nak rawat orang sampai sihat untuk balas balik yang saya tak sempat rawat arwah abah saya. Itu saja. Okey? Tak boleh nak share dah tak boleh nak kontrol dah. Okey, itu sajalah sharing saya. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Ina jemput saya untuk sharing dan juga yang jemput juga tim untuk saya sharing. Ini kira okey lah ni. Saya dah boleh tahan lama lah untuk menangis. Kalau tak memang tak boleh nak sharing. Okey. Dan saya minta doa daripada semua sekali. Saya dapat settle CBM tahun ini juga. Kalau insyaAllah 25 hari bulan insyaAllah saya nak settle CBM. Okey, dan saya dapat settlekan saya punya manager juga Sisi. Alhamdulillah, sebenarnya saya tak sangka juga. Ni pun Kak Ina cakap kau boleh Hain. Saya pun cuba buat sehabis baik. Walaupun orang kata saya ramai user kat bawah saya, fighter hanya seorang sahaja. Sekarang pun saya alhamdulillah dapat fight 50 cc setiap bulan. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Ain. Okay, so Olive rasa macam ada wah Ina ni betul lah Ina duk baca-baca komen kan. Sebenarnya memang betul kan Olive tak pandai cakap tak apa. Sebenarnya dekat Forever tak pandai cakap tak apa tapi pandai buat. Kena buat. Macam Ina mungkin orang kata Ina ni jarang lah nampak Ina cakap kan jadi speaker mana-mana sebab Ina memang tanya Olive lah macam mana mula-mula dulu Ina nak sharing. Mic boleh terpelanting. Takut tau. Takut nak pegang mic. Ina takut. Ina rasa macam Ina pernah cakap suruh ajarlah Ina buat sale macam mana pun. Tapi satu je jangan bagi Ina pegang mic. Yang tu Ina paling takut tau. Macam tu. Thank you. Sekarang pegang mic dah tak takut dah. Yalah, dah tak takut. Sekarang tak ada mic. Gugup lagi lah. Rasa macam baru macam Ina ni baru je lagi bermula. Kan? Okay, terima kasih Ina. Ina ada apa pesanan tak kepada FBO sini? Ada soalan tak dia orang ni? Ada soalan tak? Okay, kalau ada soalan boleh raise hand tau. Boleh bertanya. Kalau ada soalan nak tanya, PCM Ina dengan manager Ain nanti. Boleh raise hand. Okay. So, Ina ada apa-apa tak pesanan terakhir ke? Ada tak pesanan kat FBO sini?
Buat je. Line tak berapa okey. Ada soalan. Wahidah ada soalan. Okey. Boleh tak? Ina boleh bertanya ke? Okey, pesanan Ina macam itulah orang kata sebenarnya memang kita kena buat macam Ina dah log out rasanya. Line dia. Okey, tak apa. Kita tunggu Ina masuk balik. Wahidah ada soalan je? Okey. Ina dah masuk. Sekejap. Ina dapat buka mic tak? Okey. Okey, dapat. Dah buka mic. Okey, soalan apa tu? Wahidah? Ya. Wahidah dengar pesanan Ina dulu tadi. nak dengar pesanan Ina. Okey. So, dengar kan? Ina Dengar. kenapa tak tahu tiba-tiba? Okey. So, pesanan Ina sebenarnya memang kita cakap buat je sebab Ina pun sendiri memang tak orang kata tak ada ilmu yang banyak, tapi Ina orang kata Ina banyak belajar dengan orang yang dah berjaya. Sebab Sifu pernah cakap, you nak tengok masa depan you dalam bisnes, you tengok you punya upline. So Ina tengok macam mana Ina punya leader-leader, macam mana dia orang satu-satu kejayaan yang cipta, dan Ina yakin yang kita semua pun boleh sampai dekat tempat tu. Cuma kita kena konsisten je. Bila down tu kita rasa tipulah Ina cakap tak ada rasa down. Kan, tipulah Ina cakap tak ada rasa down walaupun kita baru join ke, lama join ke, akan rasa tu. Tapi kita ingat balik kenapa kita bermula. Ingat balik kenapa kita mula. Sebab Ina selalu fikir, aku tak boleh selesa, aku tak boleh down. Nanti aku tak nak tengok mak ayah aku susah balik. Itu je Ina ada ulang-ulang kat dalam kepala Ina. Sebab tu Ina all out, buat sampai baik. Okey, Wahidah ada soalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan syabas Dr. Ina dengan Ain, CBM Ina dengan manager Ain. Alhamdulillah, Wahidah nak tanya soalan rasa macam ada jawapan sendiri. Tapi biasanya sebab Wahidah rasa inspire dengan Ina ni sejak mula-mula Wahidah duduk dalam Forever. Wahidah dengar talk tu sebelum kita join Kickstart. Lepas tu, tapi sebab oleh kerana kita rasa macam masuk Forever, kita still lagi belum tukar kita punya cara fikir. Macam tadilah nak tunggu ada fighter, macam tak puas hati. Truly talk lah, Wahidah rasa macam kurang bersyukur masa Wahidah dapat first income yang 900 lebih. Bukan tak bersyukur. Tapi sebab apa? Wahidah rasa macam sikit. Tapi bila Wahidah belajar dengan Campbell, dia cakap maknanya kita walaupun dia cakap macam mana dekat Wahidah, dia kata you ini belum inspire you untuk you lebih terus berusaha ke dapat wang 364. Saya pun tak tahu macam mana nak bermula, tapi betul seperti macam Olis cakap, macam Ina cakap, macam Ain share, apa pun dia kena bermula dengan kita punya mindset. Bila kita tukar cara fikir kita positif, lepas tu kita teruskan, buat je, ikut je Ain cakap apa, memang kita akan rasa termotivasi. Macam Wahidah sekarang, Wahidah rasa macam tak tahulah datang dari mana, tapi mesti selalu rasa nak cerita. Cuma mungkin masih belum kuat kot big why tu. Sebab kita belum mampu untuk menggrab VIP dan nak close orang terus masuk nak join Forever. Tapi alhamdulillah setakat bila Wahidah dah start betul-betul tukar selepas kelas Sifu cakap 9 cara kaedah orang kaya berfikir, dia bermanfaatkan macam mana.
macam mana dia apa orang panggil guna wang nak memanfaatkan wang orang lain tu kan. Waida jadi macam tak kira lah kali ni aku nak cerita. Sekarang dah maghrib, lepas maghrib nak cerita tapi dulu Waida, ibu Waida sendiri, mak Waida sendiri, umi Waida dia cakap apa? Maghrib jangan pergi rumah orang. Maghrib jangan pergi rumah orang. Lepas tu bila maksudnya macam berlawanan lah sebenarnya dengan kita punya harian tau. Tapi start daripada Waida cakap kita nak kongsi kebaikan, nak suruh orang lain tahu apa sebenarnya yang perlu dia tahu, iaitu dia perlu dapatkan nutrisi yang baik, dia perlu makan makanan yang sihat, dia perlu jaga dia punya circle triangle nutrition. Jadi perkara ni yang membuatkan kita lebih termotivasi untuk cerita dengan orang lain, tak kira apa sahaja. Jadi soalan Waida tak ada, tapi maknanya macam tu lah. Waida sangat bersyukur, terima kasih Ina, sebab Ina punya cerita memang dari asal dulu kita dengar memang kita dah nangis. Dan hari ni dengar lagi nangis lagi. Okey, tu je. Tahniah, doakan Waida juga. Waida nak berjaya macam orang lain. Okey, Amin. Amin. Kita doakan Wahidah juga boleh berjaya. Okey, Wahidah sudah bermula. Okey, cuma kena melangkah lagi, teruskan lagi konsisten macam Ain kan, betul tak? Ain pun sebagai seorang fighter 4 tahun. Saya masih ingat Ain tahun lepas masa di Kuantan kan, Ain dijemputkan untuk sharing. Ya, betul. Masa tu Ain tengok Ain memang sangat lembut saja, betul tak? Sangat pemalu, betul. Tapi you tengok perubahan dia tahun ini. Okay, so ini keyakinan actually datang dari mana? Sebab apa yang dia bertindak, betul tak? Dan dia dapat result dia tahun ini. Actually confident datang dari result kita. Dari tindakan kita. So I pun tengok, I pun sangat happy dengan Ain sebab Ain pun berubah kan. Tahun ini terus berubah dan Sangat berubah. sangat perubahan yang besar dan I tengok Ain memang dia berubah, memang dia ada big Y yang sama macam Ina. You tengok downline ikut upline, tiru sebiji, memang tiru. Betul tak mereka? So itu sebab dia ikut saja apa upline dia buat dan dia ikut je. Upline dia cakap suruh masuk kelas, dia ikut masuk kelas. Betul tak? Okay. Dan dia pun gunakan kelebihan diri sendiri dia. Okay, so I pun doakan Wahidah, okay, teruskan saja. Sebab you actually dah tahu jawapan tu. Betul tak? Kita sudah tahu jawapan itu. Kita nak buat ke tidak saja. Betul kan Ina? Betul. So Ina cakap betul. Kunci dia sebenarnya siapa lah, tak kisah mana-mana yang masih ada mak ayah tu, sebenarnya kita jaga dia orang. Kita jaga dia orang betul-betul, kita jaga dia orang dengan ikhlas hati. InsyaAllah orang kata rezeki tu banyak tau, datang rezeki. Macam Ina cakap, Ina setiap kali Ina punya bonus, Ina tak pernah fikir berapa Ina nak spend dekat dia orang. Tapi Ina pernah niat dulu apa yang keluar daripada mulut dia orang tu Ina nak bagi. Itu je Ina cakap, Ina nak bagi sebab berapa banyak pun Ina bagi, itu pun belum boleh balas jasa dia orang. Macam mana dia orang dah berkorban untuk Ina. So itulah yang kita nampak. Kalau orang nampak Ina selalu curi-curi ambil video mak ayah Ina. Kan ambil video dia orang, kita sesuka lah. Macam Ina ambil kereta pun, pernah ayah Ina cakap, cantik lah kereta Velfire dia sebut. Dulu tak pandai sebut Alphard. Cantik kereta Velfire ni, kalau kita bawa balik kampung seronok ramai-ramai. So Ina ambil cek CBM Dallas, Ina ambil Velfire. So baru ni tak silap Ina bulan lepas, okay, Ina upgrade ambil Alphard dan dia pun seronok bawa balik kampung apa semua. So Ina rasa macam itu je. Kuncinya kita bahagiakan orang tua kita. Kita bahagiakan dia orang. Doa dia orang tu sangat mustajab sebenarnya. Untuk kita lebih berjaya. Ina buka booth sekali buat demo atau edah flyer. Ina pula baca. Sebenarnya Ina bagi tips, kita buka booth bukannya kita nak pergi selling tau. Kita buka booth bukan kita niat nak selling. Kalau you niat nak selling, you akan down bila orang tak nak beli.
You akan down bila orang buang you punya flyers, you akan down bila orang tak nak ambil you punya flyers. So, Ina bagi tips, kita buka booth semata-mata sebab kita nak sharing dengan orang, okay, apa yang kita berniaga. Ina pernah buka booth dekat MPK, Majlis Pembandaran Kuantan, tahun lepas. Ina buka, tak silap Ina seminggu Ina ambil buka booth kat situ. Ina dapat banyak kontak yang sebelum ni diorang beli tak masuk ahli, ada yang beli dekat Shopee kan, Lazada diorang cakap murah, sekarang dah jadi VIP dengan Ina. Ina cerita kebaikan kenapa dia kena jadi ahli. Dan ada seorang tu ambil flyers dengan Ina, tiba-tiba 4 bulan selepas tu call, saya nak artik SIM 4 botol. So bila Ina pergi COD dekat dia, rumah dia selang 3 biji rumah Cikgu Ayu. Ina pun tak tahu. Okay, Ina ikut waste tu, Ina pun cakap, sebelah tu pun ada orang jual. Oh, saya tak perasan pula ada botol aloe vera. Ina tanya dia macam mana dapat nombor Ina. So dia kata, dia pun buka flyers Ina yang dia lipat-lipat kecil tu. Ada nombor telefon. Ni flyers awak kan? So dia beli artik C dengan Ina. So ada seorang lagi, Ina panggil dia uncle dia bahasakan uncle dengan Ina pun. Rupanya dia orang majlis MPK, Datuk dekat area Balok sana, setiap bulan repeat order. Hasil daripada jumpa Ina dekat MPK. Sebab apa? Ina pernah fikir buka booth, aku nak selling. Sebab kalau kita fikir kita nak selling, kita akan down, tak ada sale. Pernah Ina buka booth, memang 3 hari tu tak ada sale. Tapi selepas tu orang cari kita. Okay, Ain tambah sikit Itu pasal sebenarnya. booth boleh? Ain tambah sikit. Okay. Tambah. Ya. Masa Ain buka booth kan, okay, Ain pun sama macam Kak Ina cakap. Lepas tu Ain pernah tahu buka booth, bayar tapak mahal tapi tak ada orang. Pernah 3-4 kali. Memang orang kata sedekah macam tu je kan. Tapi masa tu pun nak betulkan niat pun susah juga. Tapi kan satu masa tu Ain dapat buka booth, kalau dapat lah kan, tapak dekat yang minggu gaji. Tempat minggu gaji. 3 bulan 4 bulan pertama Ain tak ada seorang pun ahli. Tak ada pun. Tapi Ain fikir, okey lah, oleh memandangkan tempat ni dah setiap bulan ada booth kan. Jadi aku nak stay kat sini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun aku stay kat sini. Dan sampai ke sekarang pun Ain stay dekat tempat tu. Selepas 6 bulan, selepas seorang-seorang ada ahli kita. Selepas seorang-seorang, bayangkan setiap hari gaji korang akan dapat sale. Saya dapat sale kat situ 3,000, 4,000 dekat situ. Dekat situ sahaja, 2 hari sahaja. 2,000, 3,000. Lepas tu saya pun fikir, ini sebab kita istiqomah buka booth kat tempat yang sama. Sebab apa? Diorang kan selalu datang. Lama-lama diorang akan faham lah. Sebab kalau nak buat demo, tanya demo tadi kan, saya tak sempat nak buat demo. Dengan anak lagi, berkejaran dengan dia lagi, kadang-kadang orang sebelah booth lah tolong jagakan anak masa customer datang ke apa semua. Macam tu. Orang kata cabaran saya masa buka booth memang macam tu. Anak masa dia tak boleh jalan, bayangkan dia umur 3 bulan. Saya dah duduk terpacak dekat situ. Sampai dia dah besar, boleh berlari, apa semua duduk kat situ. Situ je sampai ke anak yang nombor yang ketiga ni. Macam tu. Itulah yang satu pengalaman yang best lah saya buka booth. Sebenarnya kita jangan down. Dan lagi satu, ingat, kita bukan jual makanan. Kita jual produk kesihatan. Jadi kita tak boleh nak expect yang customer tu datang beli terus. Tak boleh nak expect macam tu. Kita cuma, okay, aku nak sharing dengan orang tu. Sentiasa sharing, jangan selling. Saya pun tak pernah selling, saya sharing saja. Dan lagi satu ada orang tanya tadi, saya punya downline berapa orang. Okay, saya start daripada awal tahun 2016 tu, saya memang state dah dalam fikiran saya, aku nak ahli 10 orang 1 bulan. Saya akan buat sehabis yang boleh. Dan sekarang dah 4 tahun, Alhamdulillah saya punya ahli dalam semua sekali dalam dekat dengan 200 orang. Saya punya orang. Saya punya tu. Sekarang lah. Dan orang kata biasalah kan, yang pergi yang datang tu biasalah kan. Itu orang kata ni. Itu yang saya cakap.
masa saya tengah tak boleh nak fight 5cc tu, tapi semua user datang beli dengan saya. Alhamdulillah dia orang repeat order dan ada saya punya customer sampai sekarang, start daripada tahun 2017 sehingga sekarang dia masih pengguna Tega dengan saya. Memang beli seorang 1cc, 2cc seorang. Tak ada sikit lah, memang banyak. Nah itu saya punya ni lah. Terima kasih Ai. Kan dengar tak? So yang paling penting ialah kita ubah mindset kita. So Ai dia ada satu ialah dia sentiasa konsisten. Konsisten dia teruskan sebab itu ialah cara tu pelbagai cara. So you guna balik apa cara yang you boleh lakukan untuk you teruskan dekat Forever Living. Macam mana Ai servis semua 200 orang tu? Okey, servis tu sama juga macam Sifu cakap kan, Sifu ke Kak Ina ke kan, buat 3, 15 dan 21. Semua tu saya follow up. Tapi ada juga yang daripada kalangan diorang tu, saya dah tak boleh nak contact diorang. Ada jugalah. Tapi yang saya teruja, yang ramai ni, yang daripada kalangan 200 ni juga, dia dah setahun 2 tahun tau tak beli produk. Tapi tahun ni dah ramai sangat datang kat saya. Datang balik. Dia tanya apa ni, dia nak beli tu, nak beli ni. Start daripada situ saya start servis balik lah sebab dapat kontak yang baru. Kadang-kadang kan kita pun handphone pun kadang-kadang tukar semua kan. Ada jugalah kontak-kontak saya lost. Tapi saya memang jagalah ukhuwah dengan diorang, jaga silaturahim dengan diorang. Apa ni, sentiasa pantau lah. Lebih-lebih lagi yang kronik. Yang kronik tu saya rawat orang tu, saya sampai yang dekat, saya memang setiap minggu saya pergi rumah dia. Dan saya juga ada yang jauh sikit pun ada saya pergi. Dan kalau macam balik kampung Kelantan, saya servis juga, walaupun terhad masa nak balik kampung tu, hari sangat terhad. Yalah, saya Johor ke Kelantan tu dah 12 jam dekat dalam kereta, balik pula tak boleh cuti lama suami kerja kan. Jadi kat situ pun saya guna masa sebaiknya untuk saya jumpa yang mana dia orang nak PM order, nak barang semua, nak bertanya apa semua kat situlah. Dan kat situ juga saya banyak, kalau macam contohlah saya dapat tahu yang center Kelantan ada kelas pun, saya join juga. Saya join juga. Pernah sempat lah dekat Kelantan tu saya join tu. Okay, terima kasih Ain. Okay, so terima kasih. I rasa itu last question lah. So kita terima kasih sangat kepada Ain dan juga PCM Ina ya, hari ini sudi hadir kepada upline day kita. So I memang sangat terharulah dengan kamu punya story ya, yang sangat real lah, yang boleh inspire banyak orang, betul. Tapi yang I tengok ialah memang kamu dua memang ikhlas. Ikhlas, dan satu point lah yang sangat penting ialah macam Ina selalu dia share kan, dia selalu dia akan ingat mak ayah dia kan, walaupun ini benda yang sangat basic kan, patutnya semua orang tahu kan, kita kena mengenang budi mak ayah, tapi ada tak kita buat? Sebab memang ada orang bila dia berjaya dia mungkin sudah lupa kan, betul tak semua ini. So actually kita kena sentiasa balik ke asal usul kita. Kita kena ingat macam mana kita datang ini, betul tak? So itu benda yang I rasa big why yang sangat kuat. Macam Ina cakap tu lah, memang sangat-sangat kuat, betul tak? Macam Olive sendiri, ayah pun sudah tak ada. Hanya tinggal mak saja. So masa ayah ada tu, memang saya sendiri pun tak buat forever dengan sepenuhnya. Betul, masa itu tak sepenuh hati. So masa itu memang saya pun ada kekesalan tau dalam hidup saya. Tetapi saya pun fight. Saya punya apa yang saya inginkan dekat Forever Living, I buat sehabis baik. So setelah ayah dah tak ada, tapi tahun seterusnya dalam 2 tahun itu saya fight balik saya punya F2D dan I punya chairman bonus juga. So kadang-kadang kita kena selalu imbas. Okay, bila kita di zon selesa, betul, kita semua orang ada zon selesa. Tapi kita kena ingat balik, okay, macam mana kita datang, apa yang kita mau sebenarnya, betul tak?
Okey, saya sangat-sangat terima kasih kepada Ina dengan Ai. Okey. So Ina tahun ini Satu lagi kan. Okey. Banyak pula nak cakap kan. Okey. So Ina nak share satu benda lagi. Okey. Ina Betul, ada boleh. Ain adalah leg ketiga. Okey. Yang Ina nak share untuk leg yang kedua Ina ni, dia memang susah nak ada dekat media sosial. Ya, kita nak kenal, susah. kita nak tahu juga. Nak Zoom pun susah, nak kelas pun susah, tapi mungkin ada benda yang dia lalui yang Ina pun hormati keputusan dia sebab 4 tahun Ina buat Forever, Ina selalu sharing. Ina selalu sharing dekat Facebook. Sebab tu kalau tengok dekat Facebook, Ina selalu share aktiviti, Ina share apa yang kita capai, apa yang kita punya group capai. Sampai satu hari tu, 4 tahun Ina memang berharap dia join Ina. Dia adalah Ina punya upline. Masa bisnes S.EE dulu, dia pernah ambil income 800,000 sebulan dekat S.EE. Wow. Dan dia tunjuk dia punya income dekat Ina memang sebulan income dia 800,000 sebab dia lahirkan 45 orang downline yang income ratus-ratus ribu dekat situ. Tapi sale memang juta-juta lah sale. So dia dah tak nak buat MLM, tapi orang kata Ina tak, orang kata Allah dah bagi jalan tu cantik. Ina punya upline, Ina punya upline seorang ni tak lama dah tak kontak, tiba-tiba dia kontak Ina hari Jumaat. Hari Jumaat tu dia kontak, dia minta maaf ada salah silap dia selama ni, dia cakap nak jumpa. So Ina jumpa dia, tiba-tiba kita orang borak-borak, dia tanya pasal Forever dan dia cakap dia nak join Forever, dia nak guna sendiri, dia cakap itu. So bila dia guna sendiri, Ina cakap lah pergilah sharing dengan siapa-siapa kan, sebab dia dulu upline Ina juga. So dia kata dia nak sharing lah dengan Mami Cherry. Dia nak pergi share dengan Mami Cherry. So bila dia share dengan Mami Cherry, dia tak tahu apa-apa tau. Dia tak tahu macam mana pasal company apa semua. So Ina pun bawa dia pergi Putrajaya. Ina share dengan dia apa yang ada dekat Forever dan dia sangat terkejut dengan 3 konsep dekat Forever. Dia sangat terkejut dengan 3 konsep kat Forever dan orang kata sebulan sekali Ina akan pergi Putrajaya untuk develop dia punya team. Alhamdulillah bulan ke-8 income dia 74,000 sebulan. Bulan ke-8 dan dia pun dah settle CBM 6,000 cc. Mami Cherry CBM 6,000 cc dan memang pecah rekod Ina rasa sebab ini adalah tahun pertama dia. So Ina cakap betul, kita memang kena lalu, orang kata ujian tu ada. Sebelum Ina jumpa Mami Cherry ni, Ina dah lalu satu ujian yang berat bila Ina ada satu lead manager. Satu lead manager Ina mati semua. Mati semua. Satu lead manager semua tinggal Ina terus. Tinggal Ina rasa macam apa benda yang kita buat, kita tak boleh puaskan hati semua orang. So Ina rasa macam buat apa Ina sedih dan Simu Datin Grace pernah cakap dengan Ina, yang baik tak semestinya baik, yang tak baik tak semestinya tak baik. So Ina ambil benda tu secara positif. Alhamdulillah kata bulan 10 tu Allah bagi rezeki yang sangat besar. Rezeki yang sangat besar dan Ina rasa ya Allah 4 tahun. 4 tahun lebih Ina tunggu dia join Ina. Walaupun orang kata sebagai cucu, sebagai cucu Ina pun Ina rasa macam ini adalah satu macam rezeki yang luar biasa. So orang kata bukan siapa cepat, siapa sampai dulu tak. Tapi kita nak kena konsisten. Dan kita orang kata kita tengok jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita bandingkan hidup kita dulu dengan hidup kita sekarang. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan rasa down. Alah dia tak apalah pandai cakap, macam orang cakap dengan Ina lah kan. Ina tak apalah pandai cakap, Ina tak apalah ada income banyak, Ina tak apalah boleh beli tu, boleh beli ni. Tapi dia orang tahu tak macam mana Ina bermula dulu. Daripada tak ada apa, daripada nak cakap tak pandai. Orang kata orang tak nampak kita susah dulu, orang nampak kita sekarang. So jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita dulu macam mana, sekarang kita macam mana, dan kita boleh bahagikan orang yang kita sayang. Itu je. So alhamdulillah Ina rasa macam nak orang kata nak lahirkan ramai lagi. Nak lahirkan ramai lagi CBN dan Ina nak semua, tak kira lah bukan tim Ina sekalipun, subline semua pun. Ina nak semua orang berjaya dekat Forever.
Yay, thank you Ina. So tengok I kata Ina memang suka bercakap sebenarnya, betul tak? Okay, so forever ni memang best sebab semakin kita kita memang suka sharing. Itu sebab kita rasa nak bantu orang lain. So okay, so kita jangan bimbang, kita sentiasa dalam group BO, okay, forever ni kita satu family yang besar. Okay, kita dalam circle yang sangat positif. So macam GFT Yusida pernah cakap, kalau kita letih, jangan berhenti, tapi berehat. You boleh berehat. Okay, tapi ada satu, you jangan putus asa. Itu saja, betul tak, Ina? Kita kena terus buat saja. Jangan putus asa. Itu benda dah masuk dalam sini. Okay, kalau kita letih, kita berehat sekejap, tak apa. Okay, so hari ni terima kasih Ina dengan Ain, okay, atas sharing kamu yang sangat ikhlas. Okay, so sebelum kita bersurai kan, okay, dah pukul 10 dah. Okay, so lastly, I nak wrap up. So, I memang tahu ada ramai orang. Okay, siapa dalam sini yang ada keinginan nak berjaya, boleh tak type saya. Siapa ada keinginan nak berjaya? Type saya. Siapa tu? Syai. Okay, Shasha, Wani. Okay, Chalita, Wafa. Okay, Bramai, Khairul, Hakimin, Mei Fong. Okay, so ini semua orang yang 122 orang yang masih dalam grup ini. Maknanya you stay kerana you memang nak berjaya. Syida, saya punya anak buah baru saja bersalin semalam. Caesar. Dia sudah dengar ini ceramah, dia tak stop. Okay, dia dah memang nak berjaya. Okay, dia masuk upline ni lagi. Actually semalam baru operation tau. Baby masih di hospital. Okay, itu sebab kalau you nak berjaya, okay, tak ada orang boleh paksa you, betul tak? You sendiri yang kena inisiatif. Okay, inisiatif. Kalau you setiap hari you ada temui cabaran, itu memang biasa punya. Tapi I nak share satu benda ialah, lepas you dengar tadi kan, I nak tanya, kamu dalam grup ni 122 orang, you adalah dari golongan mana? Okay, ada 4 jenis orang FBO di Forever. Satu, customer. Adakah you adalah customer? Kalau you customer, you cuma nak guna murah, you nak discount saja. Ataupun kedua, you seorang salesman. You asyik nak menjual. Okay, tapi you tak buka rangkaian. Okay, so macam mana you nak jadi CBM? Betul tak? Okay, you jadi salesman. Ketiga, you macam employee, pekerja. Maksudnya apa? Bos tendang, you baru buat. Orang tendang, you baru buat. Betul tak? Okay, you adalah employee. So you fikir, you adalah customer, salesman, employee ataupun keempat, you adalah bos. Siapa adalah bos? Okay, kamu. Okay, so kita perlu tak orang suruh? Kita perlu tak orang tendang kita? Okay, so mindset kita kena macam mana? Kena sentiasa positif. Kita kena ada mindset nak leverage masa dan leverage orang. Okay, so kita perlu sentiasa dalam golongan ini. Okay, kalau you hari ni you nak jadi bos, okay, jangan tunggu upline you tendang you. Okay, you kena ada inisiatif. Okay, so kita dah sampaikan penghujung 2020, nak masuk tahun baru dah. So kita kena tahu apa kekurangan kita tahun ini. So kita nak perbaiki, betul tak? So Olive pun ada print satu. Cuba ambil satu kertas tu. Mana kertas I? Sekejap. Okay. Sekejap. Olive pun sudah print keluar. Okay, apa kekurangan saya, tak nampak apa kekurangan saya. So saya nak perbaiki benda ini, saya nak majukan diri saya dan saya selalu nak tengok. Okay, nak bagi sendiri sedar diri. Okay, nak berubah benda ini. So I rasa kamu semua pun ada jawapan. So saya nak kamu semua untuk buat apa tahu? Sekarang ialah semua manager, okay, manager upline dalam kumpulan ini, I nak kamu sama ada kamu Zoom ke, kamu call ke, voice note ke kepada anak-anak tim yang masuk dalam grup hari ini, upline day hari ini. I nak kamu, okay, dengar, okay, dan semua downline dalam sini kan, you kena nak perbaiki diri, betul tak? I nak you, kamu suarakan, bagi tahu kepada upline apa cabaran you. Okay, apa cabaran you, apa yang you nak perbaiki, you beritahu kepada upline kamu selepas meeting ini.
Okay, so kalau boleh adakan meeting after meeting selepas ini, lalu Zoom ke, WhatsApp ke, voice note ke, video call ke pun tak apa. Terus beritahu upline. Okay, apa yang you nak perbaiki, apa yang you nak maju, terus beritahu. Dan manager upline terus dengar. Okay, apa cabaran diorang, okay, dan terus guide diorang sampai berjaya, capai matlamat masing-masing. Okay tak? Okay ya? Okay, so selain itu, last but not least, akhirnya kita pun nak promote juga 9 Januari kan, kita ada kickstart. Kita ada kickstart meeting, okay, di mana kita ada 18 skill set, okay, dalam multi level marketing. So dekat luar memang tak ada orang akan ajar you kan skill set macam ni, macam mana nak buat recruit, retain, okay, nak educate, nak follow up, nak buat leverage, semuanya dalam 18 skill set ini. 9 Januari. Okay, so pastikan you cepat-cepat daftar. Kerana kickstart ini akan bawa you punya momentum kan sampai 2021. 1 tahun tu. So you nak capai apa? F2D, CBM ini adalah kickstart yang sangat penting. Okay, jangan lupa ajak downline dan you punya anak-anak team semua join sekali. Okay, so yuran dia hanya RM20 saja. RM20 saja dah boleh masuk kelas ini. Okay, 9 Januari tahun depan. Okay, so itu saja untuk malam ini. Okay, terima kasih semua. Okay, join Upline Day. So selepas ini semua boleh join untuk meeting after meeting. Okay, so sebelum kita bersurai, okay, so kita nak laungkan slogan. Kita punya slogan yes, no limits, go, 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 millionaire. So kita boleh unmute. Barang. Ambil gambar. Ada aloe vera gel. Ada, kita ada ni. Ada sini. Ambil ni. Anak ini tukang sorok. Bagi bang. Yes, no limit. Go. Okey, ambil gambar dulu. Yes. 1, 2, 3. Yes, no limit. Go. Yes, no limit. Yes, no limit. Go. Go. No limit. Yes, no limit. Go. Thank you, bye. Thank you, Nina. Thank you, Nurul. Yoli. Thank you, Ain. Thank you so much. Okay. Terima kasih. Thank you, Sifu. Bye. Thank you, Sifu.